Okey, jadi seterusnya kita ada lagi 2 projek untuk dibentangkan pada pagi ini dan kita jemput Encik Hairudin. Ah, Bersama Encik Hairudin. Dari mana sekarang? Oh, di Wak Semaju Wak Semaju betul? ya saya. Betul, Ah, Semaju. okey. Assalamualaikum Ah, semua, nama saya Rudin ya. kalau yang kenal dan jam dia ni pernahlah bukan pertama kali lah di Jom Launch. Terima kasih sebab satu projek. Jadi sekarang ni kita nak tengok pembentangan Encik Harin berkenaan Farm Hub. Mari kita teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Hairudin dan hari ini saya akan membentangkan sebuah projek untuk Jom Launch ke-8 iaitu Farm Hub. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Izzuddin dan tim Jom Launch yang bertungkus lumus untuk menjayakan Jom Launch event pada tahun ini walaupun kita masih lagi di tengah-tengah krisis pandemik. Juga jutaan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri, penaja-penaja dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak untuk menjayakan event ini. Projek yang saya akan bentangkan pada hari ini adalah sebuah aplikasi mobile yang saya namakan sebagai Farm Hub. Apakah itu Farm Hub? Farm Hub adalah sebuah aplikasi mobile ataupun platform untuk pengguna membuat tempahan atau membuat pre-order untuk produk-produk berasaskan tani seperti sayuran, tanaman, peternakan, ternakan ikan, aquaculture, ternakan darat seperti ayam dan itik. Jika kita lihat pada hari ini ya, dengan perkembangan teknologi agriculture, bukan sahaja petani-petani atau peladang di luar bandar yang mengeluarkan hasil pertanian, malah kini banyak terdapat penduduk-penduduk bandar sendiri yang mengusahakan untuk mengeluarkan produk-produk asas tani, iaitu yang dikenali sebagai urban farming. Walaupun pengeluaran hasil tanaman dan pertanian di negara kita agak rancak, tetapi kemunculan COVID-19 sangat banyak mengganggu dan memberi impak yang agak kuat terhadap industri ini. Ketika berlangsungnya PKP yang pertama pada awal tahun ini, kita boleh melihat banyak berita-berita yang memaparkan tentang petani-petani dan juga peternak yang terpaksa membuang hasil ternakan mereka yang bernilai ratusan ribu ringgit disebabkan kekurangnya permintaan di dalam market. Kekurangan ini adalah disebabkan oleh kekangan pergerakan sebenarnya yang dikenakan terhadap rakyat. Bagaimana aplikasi Farm Hub boleh membantu para petani dan peternak? Untuk para petani dan peternak, mereka boleh menyenaraikan tanaman atau peternakan mereka sejak daripada proses yang pertama, iaitu sebelum menanam atau sebelum menternak lagi. Yang kemudiannya akan terdapat satu tanda aras atau indikator yang menunjuk, yang memaparkan berapa lamakah lagi untuk tiba ke hari penuaian. Jadi untuk pengguna dan penduduk setempat, mereka boleh memantau perkembangan ternakan dan tanaman ini dan seterusnya boleh membuat tempahan. Jadi dengan ini secara tidak langsung sedikit sebanyak dapat membantu petani dan peternak mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh kekangan pemasaran. Jadi senario yang terbaik yang kita boleh bayangkan di sini adalah bayangkan untuk seorang petani betapa gembiranya mereka jika hasil tanaman mereka telah ditempah jauh sebelum hari penuaian lagi. Apakah ciri ataupun fitur utama aplikasi Farm Hub? Untuk petani, apabila petani dan peternak telah menyenaraikan tanaman dan peternakan mereka, mereka boleh menetapkan sendiri terma pertempahan, terma pembelian, pembayaran dan juga terma penghantaran. Sama ada safe pickup atau jika petani menyediakan perkhidmatan penghantaran, mungkin kaedah cash on delivery sesuai ditetapkan. Untuk pengguna pula, mereka boleh melayari senarai tanaman yang ditanam di sekitar dan di lokaliti mereka dengan sangat mudah.
Setiap tanaman dan ternakan pula akan akan mempunyai sebuah tanda aras atau indikator yang menunjukkan bilakah ianya akan dituai. Adakah ianya dibuka untuk tempahan, sudah habis ditempah, sudah habis dibeli dan lain-lain status. Antara ciri lain yang turut juga dibangunkan untuk memudahkan petani dan peternak adalah ciri pengurusan tempahan. Ini untuk penternak atau petani, mereka sebagai peniaga boleh menguruskan tempahan dengan lebih mudah dan teratur. Selain itu, mereka juga boleh berkomunikasi secara terus dengan pelanggan mereka. Lain-lain ciri yang mungkin akan dibangunkan adalah seperti tempahan atau pembelian berkelompok yang mana boleh mengurangkan lagi harga pembelian jika memenuhi target tempahan. Ini mungkin salah satu cara yang bagus untuk membantu petani dan penternak untuk menghabiskan stok mereka dengan lebih cepat. Saya berharap pembentangan saya tadi dapat menerangkan dengan jelas apakah permasalahan yang cuba diatasi dengan pembangunan aplikasi FarmHub. Setakat ini, maklum balas daripada pihak petani dan peternak adalah sangat positif. Jadi saya sudahi pembentangan saya setakat ini dan akan menerima persoalan di dalam sesi Q&A kemudiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, baik. Terima kasih di atas pembentangan yang telah dibuat. Kita ada beberapa pertanyaan ni lah. Kita mula dengan pertanyaan yang hadir daripada penonton dulu. Okey. Sekarang jadi kata update hasil pertanian tu secara automatik tu macam mana tu? Dia Hasil petani. Sorry? Tak, yang secara automatik tu dia pakai macam flyboard ke, boleh kena pasti dah masak ke, dah puai ke? Ke sebenarnya memang penternak kena kemas kini dalam sistem? Okey. Masa petani dia senaraikan dia punya ternakan atau tanaman, diorang boleh set bila diorang start tanam dan juga boleh set tarikh hari tuaian. Jadi kita ada satu mekanisme yang kita count berapa hari lagi nak tuai, berapa hari lagi nak tuai. Dan senarai ini kita paparkan ikut lokaliti. Contohnya kalau kita di Gombak atau Wangsa Maju ni, kita akan paparkan untuk tanaman yang berada di sekitar kita lah. Bermakna dia based on projection lah. Ya, jadi kalau katalah petani ni dia boleh kemas kini ke? Katalah hasil tuaian tu tidak sama dengan projection yang telah dibuat. Of course boleh edit sebenarnya. Okey, jadi sekarang ni kalau boleh cerita lebih sedikit dari segi dekat mana sebenarnya yang dah ada, siapa yang dah boleh pakai, agak-agak kalau boleh share dah banyak ke petani ladang ternak guna? Berapa ramai? Okey. Buat masa ni kita masih lagi dalam beta testing, kita test dengan petani-petani, tetapi aplikasi FarmHub ni kita bukanlah fokuskan sangat kepada petani yang besar, peladang yang besar. Trend sekarang sebenarnya banyak pertanian yang dilakukan di dalam indoor. Contohnya ada satu company di Puchong, diorang ternak ikan dalam office. And then ada juga dalam office dia ada tong. Ada yang ternak udang galah dalam office. Yes. And then ada juga kalau kita tengok atas rooftop. Okey, atas rooftop ada yang diorang buat hidroponik. Di bawah atas hidroponik tu diorang letak aeroponik. Jadi untuk petani macam ni, diorang punya skill tu tak adalah besar. Bukanlah untuk sampai tahap boleh ekspor. Cumanya diorang keluarkan untuk market setempat. Masalah sekarang ni, kita sebagai penduduk setempat, kita tak tahu kat mana punca sumber makanan tu. Sebab diorang ni tak ada platform untuk diorang promote. Mungkin diorang jual dekat Facebook, dekat WhatsApp.
Tapi tak ada satu dedicated platform untuk memudahkan dia orang. Jadi Kita macam tahu, aplikasi FarmHub ni, kita tahu pasar je lah. kita tahu pasar je. Dan pasar ni sebenarnya lah masalah utama dia orang. Okey, contoh kalau kita tengok bayam ke sawi ke yang mana harga dia macam RM10 sekilo dalam market, perai ambil pada harga RM3.50. Jadi orang tengah tu ambil banyak sebenarnya. Ini feedback daripada petani sendiri yang saya cuba nak solve ni lah. Sedikit sebanyak ini macam banyak dengan farmer, banyak dengan nak memerangi orang tengah punya jihad dah ni. Tak juga sebenarnya. Kita tak boleh nak nak disrupt mekanisme orang tengah ni. Tetapi untuk petani kecil, satu teknologi agriculture pada sekarang ni kan, kalau kita tengok dekat Europe, dekat US, ianya adalah satu industri baru yang ada startup macam contohnya dekat Singapura, diorang hanya buat untuk pertanian indoor dalam bangunan untuk penduduk setempat sahaja. Jadi saya nampak benda ni adalah satu market baru yang sebelum ni kita tak tahu. Jadi saya rasa mungkin ini satu peluang yang bagus untuk saya buat satu platform yang kita boleh komersialkan benda ni secara digital, and then kemudiannya kita boleh buat, mungkin kita boleh tiru business model macam daripada negara China, iaitu group buying, community buying, so that delivery penghantaran tu boleh buat daripada tersusun, so tak perlu lagi nak self pick up ke. Jadi dengan COVID-19 muncul ni, saya betul-betul nampak benda ni satu market yang boleh disrupt menggunakan digital ataupun mobile apps. Okey, kita ada soalan Hairuddin berapakah biasa kalau kita buat tempahan? Yes, Berapa lama punya turnaround time tu? Berapa lama yang kita boleh expect? Adakah sebulan, seminggu, 3 bulan sebagai pelanggan lah? Okey, ini bergantung kepada jenis tanaman. Kalau macam sayur mungkin cepat. Kalau macam let's say kita cakap pasal pisang. Kalau pisang maybe lama sikit lah. Dia ada cycle dia. Start date, end date. Kalau kita tengok ayam ataupun yang banyak sekarang sebenarnya cili. Cili merah itu dalam masa 45 hari. Tetapi dalam aplikasi FarmHub ni, petani dia boleh update dia punya status, belum tengah membesar, belum lagi nak dituai ataupun dah almost boleh tuai, dah dibuka pada tempahan ataupun belum buka pada tempahan, ataupun kalau dah masak tu sendiri dia boleh tukar kepada dalam penjualan and so on. Okey, menarik. Bermakna sebab dia ikut cycle tu kan. Jadi katalah walaupun cycle tu 30 hari, contohnya tak pasti apalah kan, tanaman ni mungkin 30 hari tapi dia dah buka untuk jualan minggu depan dia nak tuai dan dia nak buka untuk jualan, lagi tak penuh, kita boleh, saya tak habis jual, kita boleh booking lah macam gitu kan. Jadi ikut nasib-nasib jugalah, kalau dah penuh mungkin tak boleh nak order dah ke macam mana? Ya, betul. Jadi konsep pre-order ni sebenarnya kita nak kurangkan risiko, okey. Kalau dah 30 orang dah buat booking, jadi slot dah penuh, jadi petani tu dah rasa selamat. Maksudnya dia tak ada wastage. Nanti tak terjual ke, nak tolak ke orang banyak-banyak ke, sebab dia pre-order, dia booking. Jadi katalah kebetulan dia belum penuh lagi order dia dan besok delivery date dia, bolehlah kita order hari ni besok dapat kan. Orang lain mungkin 3 bulan dapat kan. Ya. Jadi untuk mula-mula ni maybe kita akan hadapi masalah macam tu lah. So jadi kalau lah lama macam setahun atau 2 tahun yang mana user dah mula biasa dengan aplikasi ni, jadi lebih ramai orang join, lebih banyak
pembelian tempahan berlaku. So petani tu sendiri pun dia boleh estimate berapa banyak production yang dia nak keluarkan, ataupun Kita ada ialah untuk mengurangkan risiko. daripada Atif Halim, macam mana proses Farm Hub nak mengenal pasti quality assurance dalam kalangan petani ni, petani peternak ni? Okey, sebab ini kita target kepada urban farming, iaitu pertanian bandar. Selalunya urban farming ni banyak yang menggunakan teknologi moden macam hidroponik, aeroponik. Kualiti dia sebenarnya dia lebih fresh, dia lebih organik, dia tak pakai benda-benda yang beracun lah ataupun chemical sangat. Jadi nak kata quality insurance tu kita tak boleh nak guarantee benda tu. Cuma kita tahu the practice is good. Okey, baik. Saya rasa so far nampak macam bagus lah. Kita konsep yang bagus. Saya berharap benda ni maju dan berhasil kan. Of course benda ni memerlukan participation ramai lah, daripada market, daripada petani, peternak dan sebagainya. Okey, baik. Terima kasih Hairuddin.